Tapi masuk pada infografik sini belum buat infografik sini gitu. Yang itu lah. Ambil di sini aja. Yang itu ada lah. Selamat malam dan salam sejahtera. Saya Robi binti Gabriel Uwing, nomor matriks 282525 akan membentangkan tugasan kumpulan kami berkaitan dengan belanjawan negara dalam sektor pendidikan dalam tempoh 5 tahun, iaitu bermula pada 2017 hingga 2021. Baiklah, saya akan mulakan dengan pengenalan belanjawan. Belanjawan negara merupakan satu aspek yang sangat penting dalam menentukan pembangunan dan masa depan sesebuah negara. Kegagalan untuk merancang dan melaksanakan dasar belanjawan yang berkesan bukan sahaja akan mencetuskan krisis keuangan, bahkan akan membawa kepada kemerosotan dan seterusnya kejatuhan ekonomi dan pembangunan negara. Dasar belanjawan bukan hanya sekadar penyataan tentang bagaimana hasil atau pendapatan negara diperolehi dan dibelanjakan. Lebih dari itu, dasar belanjawan menjelaskan tentang hasrat kerajaan dalam merancang, menjana dan menggalakkan pertumbuhan pembangunan negara, menyediakan infrastruktur pembangunan, menyediakan perkhidmatan sosial dan mengagikan kekayaan negara pada seluruh lapisan masyarakat secara adil dan saksama. Setiap tahun, kerajaan akan menyediakan dasar belanjawan negara sebagai satu asas bagaimana kerajaan akan membelanjakan tabung kewangan negara yang sedia ada untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Bagi definisi belanjawan negara pula, mengikut kamus, belanjawan ialah satu istilah yang diertikan sebagai rancangan perbelanjaan wang. Belanjawan dari perspektif negara pula merupakan satu istilah yang mempunyai pengertian yang lebih luas. Mengikut Buckhead 1996 dalam bukunya, Government Budgeting mendefinisikan belanjawan sebagai the way in which revenues and expenditures are grouped for decision making. Bagi Goody 1984 pula menyatakan belanjawan merupakan hasil daripada proses yang melibatkan penyediaan dan penggubalan rancangan kewangan kerajaan, penilaian dan kelulusan oleh bahan perundangan. Pelaksanaan rancangan tersebut dan penilaian atau laporan keberkesanannya menurut Ahmad Athori Hussein 1996, belanjawan negara diartikan sebagai satu kontrak tahunan yang dipersetujui oleh Jemaah Menteri dan Parlimen yang membenarkan jentera kerajaan mendapat dan membelanjakan wang awam mengikut kehendak kerajaan. Ia merupakan proses politik, pentadbiran dan perundangan yang dinyatakan dalam bentuk kewangan. Peranan belanjawan negara pula, belanjawan merupakan unsur penting di dalam perancangan dan pengawalan hal ehwal kewangan sesebuah negara. Dalam konteks Malaysia, ucapan belanjawan oleh Menteri Kewangan pada setiap tahun merupakan satu detik penting dan sering ditunggu-tunggu oleh semua lapisan masyarakat, sama ada peniaga, pekerja, kaki tangan kerajaan dan orang ramai. Dalam ucapan belanjawan, Menteri Kewangan akan menganalisis keadaan ekonomi semasa, meramal keadaan ekonomi masa depan dan membuat perubahan-perubahan terhadap struktur hasil terutamanya cukai dan struktur perbelanjaan. Analisis ini penting kerana ia menerangkan corak agihan untuk tahun fiskal tersebut tentang lokasi perbelanjaan, perubahan dan pengenalan cukai baru, perbelanjaan dan pembiayaan projek pembangunan yang akan memberi kesan secara langsung atau tidak langsung kepada semua lapisan masyarakat di Malaysia dan juga impak kepada pembangunan negara. Sektor pendidikan memainkan peran penting dalam pembangunan sesebuah negara. Dalam konteks Malaysia, Wawasan 2020 merupakan kerangka panduan yang mendasari agenda pembangunan di Malaysia. Untuk menjayakan Wawasan 2020, kerajaan menetapkan 9 cabaran yang mesti ditangani sebelum menjadi sebuah negara maju. Cabaran-cabaran tersebut mencakupi aspek ekonomi, politik, sosial, kemasyarakatan, sains dan teknologi, dan keagamaan. Pembangunan sumber manusia merupakan elemen penting dalam usaha mencapai matlamat pembangunan negara. Usaha untuk melahirkan modal insan akan berjaya seandainya matlamat falsafah pendidikan kebangsaan menjadi kenyataan. Ini kerana asas kepada usaha membangunkan sumber manusia yang disebut sebagai pembangunan modal insan kelas pertama terkandung dalam intipati falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu seperti berikut. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mandiri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Baiklah, seterusnya rakan-rakan dalam ahli kumpulan saya akan membentangkan belanjawan pendidikan yang bermula dari tahun 2017 sehingga 2021. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum, saya Rozana binti Mazlin memegang nombor matriks 283542. Seterusnya giliran saya untuk membentangkan belanjawan pendidikan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Melalui ucapan bajet 2017 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Bintun Haji Abdul Razak, di mana beliau selaku Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, melalui ucapan bajet tersebut beliau ada menyatakan kerajaan meneruskan bantuan makanan tambahan dan geran per kapita program Tabika dan Taska, di mana kerajaan juga akan menambah baik pakej makanan bernutrisi harian yang lengkap. Inisiatif tersebut memanfaatkan 280,000 kanak-kanak dan peruntukan 200 juta ringgit. Bahkan berikut merupakan inisiatif yang akan dilaksanakan di sekolah rendah dan menengah, termasuklah membangunkan semula 120 buah sekolah daif, 60 di Semenanjung, 30 di Sabah dan 30 lagi di Sarawak menggunakan industrialized building system serta menaik taraf 1,800 makmal dengan peruntukan 570 juta ringgit. Yang kedua, menyiapkan pembinaan 227 buah sekolah termasuk 8 buah sekolah baharu dan peruntukan dengan peruntukan 478 juta ringgit, dan memperluaskan program penguasaan bahasa Inggeris melalui Cambridge English Dual Language and Highly Immersive dengan peruntukan 90 juta ringgit. Sebenarnya perbelanjaan pendidikan bagi membantu ibu bapa menampung kos perbelanjaan persekolahan anak-anak, kerajaan akan meneruskan program berikut. Antaranya yang pertama ialah pemberian bantuan persekolahan RM100 kepada setiap pelajar daripada keluarga berpendapatan sehingga RM3,000 yang memanfaatkan 3.5 juta pelajar. Seterusnya RM1.1 bilion bagi bantuan makanan asrama untuk 365,000 murid. Yang ketiga, RM300 juta bagi rancangan makanan tambahan 1 Malaysia kepada murid sekolah rendah. Yang keempat, RM1.1 bilion merangkumi bantuan bayaran tambahan persekolahan, bantuan buku teks dan bantuan geran per kapita. 5. Geran sepadan disediakan kepada pelajar tahun 1 di sekolah bantuan penuh kerajaan bagi simpanan terkumpul sehingga RM50 dalam akaun SSPN. Yang keenam, menyediakan allowance bulanan murid berkeperluan khas sebanyak RM150 kepada 67,000 murid serta mengganti bas bagi 21 sekolah berpendidikan khas, dan RM600 juta diperuntukkan kepada tabung khas penambahbaikan dan penyelenggaraan sekolah. Daripada jumlah tersebut dapat disimpulkan RM250 juta untuk sekolah kebangsaan, di mana RM50 juta kepada sekolah jenis kebangsaan Cina, RM50 juta pula bagi sekolah jenis kebangsaan Tamil, RM50 juta disalurkan untuk sekolah mubalik, RM50 juta untuk sekolah berasrama penuh, RM50 juta kepada sekolah agama bantuan kerajaan, RM50 juta kepada sekolah pondok yang berdaftar, dan RM50 juta kepada maktab rendah sains iaitu MARA. Seterusnya, bagi meningkatkan kualiti institusi pengajian tinggi ke taraf global, RM7.4 bilion pula disediakan pada 20 universiti awam. Dan daripada jumlah itu, RM1.4 bilion kepada 4 hospital universiti, manakala RM300 juta untuk pemberkasan 5 universiti penyelidikan, tambahan lagi RM100 juta untuk IPT bagi membudayakan penyelidikan serta meningkatkan bilangan penerbitan dan harta intelek. Bagi meningkatkan keberkesanan pemberian bantuan pelajar pendidikan tinggi ini, kerajaan juga akan menggantikan voucher buku dengan kad debit pelajar sejumlah RM250 yang boleh digunakan untuk pembelian buku, alat tulis, alatan komputer dan akses internet. Ini akan memanfaatkan seramai 1.3 juta orang pelajar, di mana pemberian beasiswa juga akan diteruskan dengan peruntukan berjumlah RM4.3 bilion pada tahun 2017 ini, termasuk RM1.6 bilion menerusi JPA, RM2 bilion menerusi MARA, RM250 juta menerusi Kementerian Pendidikan Tinggi,
208 juta ringgit menerusi Kementerian Kesehatan, 194 juta ringgit menerusi Kementerian Pendidikan, 28 juta ringgit menerusi Kementerian Sumber Manusia, dan 21 juta ringgit menerusi Kementerian Belia dan Sukan. Bagi peminjam PTPTN, usaha menggalakkan peminjam PTPTN membuat bayaran balik insentif akan diberikan seperti berikut: diskaun 15% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. Kedua, diskaun 10% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran, dan diskaun 10% untuk bayaran balik melalui potongan gaji atau direct debit mengikut jadual bayaran balik yang ditetapkan. Pendidikan Malaysia pada tahun 2018 adalah lebih 2 kali ganda daripada perbelanjaan negara ASEAN secara purata. Bagi tahun 2018 ini 61.6 bilion ringgit disediakan untuk sektor tersebut. Ini termasuk 654 juta ringgit bagi pembinaan 4 prasekolah, 9 pusat permata termasuk 2 pusat baharu untuk kanak-kanak autism, 48 buah sekolah menengah, sekolah rendah, college vocational serta sebuah pusat matrikulasi. Itu bagi tujuan penambahbaikan dan penyelenggaraan sekolah. Saban tahun bajet ini sentiasa memberi keutamaan kepada tabung khas penambahbaikan dan penyelenggaraan sekolah. Di sudut ini 550 juta ringgit diperuntukkan untuk pecahan berikut seperti sekolah kebangsaan 250 juta ringgit, sekolah jenis kebangsaan Cina 50 juta ringgit, sekolah jenis kebangsaan Tamil 50 juta ringgit, sekolah mubalik 50 juta ringgit, sekolah berasrama penuh 50 juta ringgit, maktab rendah sains Mara 50 juta ringgit, dan sekolah agama Bantuan Kerajaan 50 juta ringgit. Itu melalui kaedah industrial building system, kerajaan dengan penuh rasa tanggungjawab mengumumkan peruntukan terbesar sejumlah 2.5 bilion ringgit bagi tempoh 2 tahun dengan pecahan 500 juta ringgit buat sekolah-sekolah daif di semenanjung Malaysia, 1 bilion ringgit di Sabah dan 1 bilion ringgit di Sarawak. Kalau bantuan persekolahan, sejumlah 2.9 bilion ringgit pula diperuntukkan untuk bantuan makanan, buku teks, geran kapital dan biasiswa kecil persekutuan. Manakala bantuan persekolahan RM100 seorang kepada murid sekolah daripada keluarga berpendapatan rendah diteruskan dengan peruntukan 328 juta ringgit memanfaatkan 30 juta murid. Bagi pembiayaan pengajian tinggi, ia sama seperti tahun 2017, tetapi ada sedikit penambahan dari tahun 2017 ke tahun 2018 ini. Kerajaan telah mengumumkan kelonggaran tambahan PTPTN seperti berikut. Bagi pelajar dari keluarga B40 yang mengikuti kursus keboleh pasaran tinggi, 200 juta ringgit ditambah untuk menaikkan jumlah pinjaman maksimum mereka. Tempo grace period pembayaran balik pinjaman dilanjutkan kepada 12 bulan setelah tamat pengajian berbanding 6 bulan pada masa ini. Seterusnya, kepada peminjam yang menyambung pengajian ke peringkat seterusnya, sebagai contoh diploma ke ijazah sarjana muda, boleh menggabungkan pinjaman diploma dan ijazah sebagai satu pinjaman dan hanya perlu membuat bayaran balik selepas tamat pengajian di peringkat ijazah itu. Seterusnya, skim simpanan pendidikan Satu Malaysia, yang mana ia menggalakkan budaya menabung untuk pendidikan, di mana 250 juta ringgit disediakan kepada 500,000 pencarum berumur 7 hingga 12 tahun dalam skim simpanan pendidikan nasional yang dijenamakan semula sebagai Skim Simpanan Pendidikan Satu Malaysia atau SSP1M, kelolaan PTPTN. Geran sepadan RM500 akan diberikan kepada mereka yang mempunyai jumlah caruman sekurang-kurangnya RM500 dan hanya boleh dikeluarkan apabila mencapai usia 18 tahun. Tambahan pula, tempoh pelepasan cukai pendapatan individu dilanjutkan terhad kepada RM6,000 bagi simpanan bersih yang dibuat ke dalam SSP 1M selama 3 tahun mulai tahun taksiran 2018. Perbelanjaan pendidikan pada tahun 2019 iaitu pendidikan bagi masa hadapan yang lebih baik, di mana yang pertama sekali menyediakan peruntukan bagi bantuan pendidikan berjumlah 2.9 bilion untuk membantu golongan yang miskin melalui bekalan makanan, buku teks dan bantuan tunai. Kedua, menaik taraf dan menyelenggara semua sekolah dengan peruntukan 652 juta berbanding 615 juta tahun 2018.
terdahulu, kesemua penyumbang kepada tabung penyelenggaraan sekolah kerajaan dan institut pengajian tinggi awam di bawah Kementerian Pendidikan akan layak menuntut potongan cukai ke atas sumbangan mereka dalam pengiraan cukai pendapatan mulai 1 Januari 2019, dan untuk sekolah dan institusi pengajian tinggi lain yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan boleh memohon untuk potongan cukai berdasarkan kes demi kes. Dapat pula menyediakan peruntukan sebanyak 100 juta bagi pembinaan semula sekolah daif di seluruh negara. Selain itu, pembinaan sekolah tambahan akan dibiayai melalui kaedah pertukaran tanah secara tender terbuka. Kelima, memperuntukkan 206 juta untuk membangun dan menyediakan program latihan di Politeknik dan College Community. Memperkenal dana Wibawa Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional iaitu TVET bagi menggalakkan institusi latihan awam bersaing untuk menawarkan program latihan yang lebih kompetitif dan memenuhi keperluan industri dengan jaminan pekerjaan kepada graduan. Peruntukan sebanyak 30 juta disediakan untuk dana ini. Di samping itu, peruntukan 20 juta disediakan bagi meningkatkan kompetensi belia melalui program Bootcamp berkaitan TVET. Ketujuh, memperkasahkan aktiviti penyelidikan di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dengan peruntukan 400 juta ringgit. Peruntukan ini termasuk keran padanan bernilai 30 juta bagi program Malaysia Partnerships and Alliance in Research iaitu MyPair yang bertujuan mempertingkatkan kerjasama antara IPT dengan industri tempatan serta agensi antarabangsa dan bidang strategik. PAN meneruskan pemberian beasiswa dan pinjaman pelajaran menerusi pelbagai agensi seperti MARA, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Jabatan Kesihatan, Kementerian Kesihatan dengan peruntukan 3.8 bilion di mana 2 bilion diperuntukkan khusus kepada pelajar Bumiputra Kerajaan MARA. Kesembilan, memperuntukkan 17.5 juta tempoh bagi tempoh 5 tahun kepada Malaysia Professional Accountancy Centre bagi melahirkan 600 accountant Bumiputra bertauliah ke arah mencapai sasaran 3,000 accountant Bumiputra berdaftar dengan institusi accountant Malaysia berbanding seramai 1,554 pada masa kini. Yang ke-10, menyediakan peruntukan 210 juta sebagai sebahagian daripada agenda pemerkasaan Bumiputra bagi memperkasakan pendidikan dan pembangunan modal insan melalui program peneraja tunas, program peneraja skill dan program peneraja profesional yang akan dikendalikan oleh Yayasan Peneraja Pendidikan Bumiputra. Memastikan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) kekal mempan, kerajaan akan memperkenalkan pembayaran balik dengan cara pemotongan gaji berjadual antara 2% sehingga 15% daripada pendapatan bulanan peminjam bergantung kepada paras pendapatan peminjam. Jadual pembayaran balik ini hanya terpakai kepada peminjam pendapatan melebihi 1,000 sebulan. Seterusnya, potongan cukai kepada syarikat yang membantu menyelesaikan baki pinjaman pekerja bagi tahun berakhir 2019, layanan pelepasan cukai pendapatan individu bagi skim simpanan pendidikan nasional SSPN dinaikkan daripada 6,000 kepada 8,000. Potongan pinjaman kepada pelajar daripada isi rumah B40 yang mendapat keputusan kelas pertama dan menghapus kira baki hutang pada peminjam yang berusia 60 tahun dan ke atas dan berpendapatan kurang daripada RM4,000 sebulan, yang mana ia memanfaatkan 350 peminjam dengan kos 4.2 juta. Terakhir sekali, kerajaan akan memperuntukkan 10 juta kepada Malaysia Digital Economic Corporation untuk membangun dan menggalakkan e-sports sebagai sebuah aktiviti dan industri yang diminati oleh generasi muda yang melibatkan jurutera perisian dan pemaju permainan digital. Tahun 2020 pula, kerajaan komited untuk menyediakan pendidikan yang berkualiti di mana pelaburan dalam pendidikan dan bakat. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan terus menjadi penerima peruntukan terbesar sebanyak 60.2 bilion pada tahun 2019 kepada 64.1 bilion pada tahun 2020. Ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk melabur demi masa depan anak. Menaik taraf sekolah, kerajaan akan terus melabur dalam menaik taraf sekolah di mana kerajaan akan membina sekolah-sekolah baru selaras dengan peningkatan populasi penduduk.
Walau bagaimanapun, pada masa lalu keadaan sekolah sedia ada sering diabaikan. Bagi memastikan sekolah-sekolah sedia ada menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif untuk anak-anak, kerajaan akan menambah peruntukan penyelenggaraan dan menaik taraf sekolah daripada 652 juta seperti yang diumumkan dalam Belanjawan 2019 kepada 735 juta pada tahun 2020. Juga memberi tumpuan kepada membaik pulih sekolah-sekolah yang daif dengan peruntukan sebanyak 783 juta pada tahun 2020, terutamanya di negeri Sabah dan Sarawak. Bangsaan pula, peruntukan sebanyak 23 juta akan disediakan untuk memastikan sekolah mempunyai kemudahan mesra orang kelainan upaya, iaitu OKU. Ini selari dengan dasar penolakan sifar, zero reject, yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan di mana tiada kanak-kanak OKU dinafikan hak pendidikan disebabkan kelainan upaya mereka. Kerajaan juga akan meningkatkan jumlah bantuan bayaran utiliti tambahan yang juga merangkumi pembetungan sebanyak 12 juta sekaligus memberi manfaat kepada 2,000 sekolah bantuan kerajaan. Iaitu mengurus Perdana TVET di mana kerajaan meningkatkan peruntukan daripada 5.7 bilion pada tahun 2019 kepada 5.9 bilion pada tahun 2020. Iaitu pensijilan profesional ianya sebagai usaha untuk menggalakkan pembelajaran dewasa, KWSP akan memperluaskan skop pengeluaran bagi tujuan membiayai pendidikan di peringkat sijil khususnya bagi program yang diakreditasikan selari dengan aspirasi industri revolusi 4 negara. Kali adalah MARA dan Yayasan Peneraju, di mana pada tahun 2020 kerajaan memperuntukkan sejumlah 1.3 bilion bagi industri pendidikan di bawah MARA dan sebanyak 2 bilion bagi membiayai pinjaman untuk 20,000 pelajar. Di samping itu, sebanyak 192 juta juga diperuntukkan untuk program pengajian profesional di bawah Yayasan Peneraju. Perbelanjaan pendidikan pada tahun 2021 pula menekankan akses kepada pendidikan berkualiti, di mana pendidikan ialah pelaburan yang paling penting dalam memastikan kualiti kehidupan yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Kementerian Pendidikan Malaysia akan terus menerima peruntukan terbesar, iaitu sejumlah 50.4 bilion ringgit atau 15.6% daripada keseluruhan perbelanjaan kerajaan. Akan menambah baik rancangan makanan tambahan dengan penyediaan bekalan susu daripada 2 kali seminggu sahaja kepada setiap hari persekolahan, di mana ia memperuntukkan sebanyak 420 juta ringgit akan disediakan dan sebahagian perolehan akan dihaskan kepada pengeluar susu tempatan. Jika suasana pembelajaran kondusif, sebanyak 800 juta ringgit disediakan untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan, di mana peruntukan ini juga termasuk kerja-kerja menaik taraf dan membina dewan terbuka atau struktur berbumbung bagi menyediakan tempat berhimpun yang selesa dan selamat di sekolah-sekolah kerajaan. Selain daripada itu, kos tambahan sebanyak 755 juta ringgit akan diperuntukkan bagi menaik taraf bangunan serta infrastruktur di 50 buah sekolah-sekolah daif. Bagi sekolah di luar bandar, Sabah dan Sarawak, kerajaan akan melaksanakan 184 projek pembinaan dan pemasangan bekalan air telaga tiup baharu dengan kos keseluruhan projek berjumlah 120 juta ringgit. Kerajaan memperkasa pendidikan khas dan sebanyak 45 juta ringgit akan disediakan untuk tujuan kebajikan murid berkeperluan khas. Peringkat pengajian tinggi pula sebanyak 14.4 bilion ringgit diperuntukkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Ini termasuk 50 juta ringgit disediakan bagi projek menaik taraf membaik pulih infrastruktur dan peralatan usang di universiti-universiti awam. Bagi memastikan kesaling hubungan internet di institusi pengajian tinggi, kerajaan juga memperuntukkan 50 juta ringgit untuk menaik taraf talian Access Malaysian Research and Education Network atau MyREN kepada 500 Mbps hingga 10 Gbps. Selanjutnya, untuk memastikan pelajar IPT yang mendapat pinjaman PTPTN dapat mengikuti pembelajaran secara dalam talian, kerajaan bekerjasama dengan BSN akan menyediakan 100 juta ringgit bagi pembiayaan skim BSN MyRinggit iComSys, iaitu
skim pinjaman komputer riba bagi terus menggalakkan ibu bapa menyimpan untuk membiayai kos pendidikan tinggi anak-anak mereka. Pelepasan cukai sehingga RM8.000 bagi simpanan bersih tahunan skim simpanan pendidikan nasional dilanjutkan sehingga taksiran 2022. Kerajaan juga akan terus memperkasakan bidang TVET. Bagi tahun 2021, peruntukan untuk tujuan TVET adalah sebanyak RM6 bilion, di mana bagi menyediakan pinjaman kepada 24,000 peserta program TVET di institusi latihan kemahiran awam dan swasta, RM300 juta disediakan melalui Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran atau PTPK, yaitu peningkatan RM100 juta, RM9 juta yang diperuntukkan bagi melaksanakan program-program TVET di bawah KPT, antaranya inisiatif pendidikan Islam dan pembelajaran sepanjang hayat kepada 15,000 pelajar di institusi tahfiz dan sekolah pondok. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Cik Naim. Saya Salbi binti Syamsuddin, nombor matriks 283546 dari kampus Kota Kinabalu. Dalam analisa belanjawan selama 5 tahun ini, iaitu belanjawan 2017 hingga 2021, kumpulan kami telah memilih untuk membuat analisa ke atas belanjawan sosial sektor pendidikan. Seperti yang kita lihat, belanjawan diperuntukkan bagi sektor pendidikan adalah paling tinggi setiap tahun berbanding dengan sektor-sektor lain. Pada tahun 2017, sebanyak RM12.123 bilion telah diperuntukkan. Pada tahun 2018, sebanyak RM61.6 bilion. Pada tahun 2019, sebanyak RM60.2 bilion. Paling tinggi adalah pada tahun 2020 iaitu sebanyak RM64.1 bilion dan yang terakhir pada tahun 2021 hanya RM50.4 bilion sahaja yang diperuntukkan. Antara penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah, pertama, menaikkan belanjawan. Kerajaan perlu memastikan belanjawan pendidikan sentiasa dinaikkan bagi memastikan kementerian memenuhi keperluan pendidikan semasa. Pengurangan belanjawan pendidikan akan memberi impak yang besar kepada perkembangan pendidikan negara yang ingin bersaing di peringkat global. Antara penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah, pertama, menaikkan belanjawan. Kerajaan perlu memastikan belanjawan pendidikan sentiasa dinaikkan bagi memastikan kementerian memenuhi keperluan pendidikan semasa. Pengurangan belanjawan pendidikan akan memberi impak yang besar kepada perkembangan pendidikan negara yang ingin bersaing di peringkat global. Kedua, bantuan persekolahan yang menyeluruh. Kerajaan perlu memastikan bantuan yang diberi adalah kepada semua pelajar dan bukan tertumpu kepada golongan B40 sahaja. Ini kerana kos hidup setiap keluarga sama-sama meningkat tetapi masih menerima pendapatan yang sama. Dengan adanya bantuan yang disediakan, semua pelajar dapat menikmati bantuan yang diberikan. Ketiga, peruntukan insentif khas perlu dinaikkan. Peruntukan insentif khas alat bantuan mengajar bagi guru perlu dinaikkan kerana peruntukan yang sedia ada sebanyak 100 tidak sudah relevan untuk menampung keperluan semasa. Keempat adalah mempertingkatkan aspek pendigitalan. Aspek ini sangat perlu dititikberatkan kerana kecanggihan teknologi pada masa kini. Pelajar menggunakan media massa untuk mendapatkan info pada setiap pertanyaan wujud dalam diri mereka. Mereka tidak lagi pergi ke perpustakaan untuk membuat pinjaman buku, tetapi hanya menggunakan telefon pintar untuk mencari maklumat yang mereka perlukan. Kelima, menaik taraf infrastruktur. Baik polis sekolah maupun pusat pengajian yang telah usang dan mengalami kerosakan infrastruktur sangat perlu bagi memastikan pelajar dapat belajar dalam keadaan yang selesa dan kondusif. Kesimpulannya, belanjawan pendidikan merupakan satu aspek yang sangat penting dalam menentukan pembangunan dan masa depan generasi baru sesebuah negara. Kegagalan dalam merancang serta melaksanakan dasar belanjawan yang berkesan bukan sahaja mencetuskan krisis kewangan, bahkan boleh menyebabkan kemerosotan dan kejatuhan ekonomi dan pembangunan negara. Dasar belanjawan negara bukan sahaja tentang bagaimana hasil dan pendapatan negara diperoleh dan dibelanjakan. Selain itu, dasar tersebut juga menjelaskan tentang hasrat kerajaan dalam merancang, menjana dan menggalakkan pertumbuhan pembangunan negara, menaik taraf infrastruktur pembangunan, menyediakan perkhidmatan sosial dan mengagihkan kekayaan negara kepada seluruh lapisan masyarakat secara adil dan juga saksama.